Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini cikgu teruskan lagi pelajaran kita, bab yang kelima, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okay. Alright, kita akan tengok dulu standard kandungan yang pertama iaitu 5.1 simpanan dan pelaburan. Okay, kita tengok terlebih dahulu apa itu simpanan. Simpanan ialah wang yang disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan. Kita biasanya menyimpan wang di bank. Okay. So, bank menawarkan 3 jenis akaun. Jadi, akaun yang pertama adalah akaun simpanan. Yang kedua adalah akaun simpanan tetap. Dan yang ketiga adalah akaun semasa. Okey. Jadi, kita tengok dulu akaun yang pertama iaitu akaun simpanan. Okay, akaun simpanan ni kita boleh simpan sebarang amount dan tak ada tempoh simpanan yang tetap. Okay. Dan wang yang kita simpan tu kita boleh keluarkan pada bila-bila masa melalui kad ATM atau melalui kaunter bank. Tapi tidak boleh melebihi had yang tertentu lah. Okay. So biasanya jumlah pengeluaran ni dia ada had yang tertentu lah, maksimum yang boleh dikeluarkan. Dan untuk akaun simpanan ni, kadar faedah dia adalah berdasarkan jumlah dan tempoh simpanan. Okey. Okey, sekarang yang kedua, okey, bank menawarkan akaun simpanan tetap. Okey. So, akaun simpanan tetap ni dia berbeza sedikitlah untuk daripada akaun simpanan. Okey, sebab akaun simpanan tetap ni wang yang perlu disimpan mesti untuk suatu tempoh tetap. Okay. Dan kadar faedah yang diperolehi lebih tinggi berbanding akaun simpanan. Okay. Untuk akaun simpanan tetap ni, pengeluaran sebelum tempoh matang tidak akan diberikan faedah. Okay. Dan dokumen simpanan adalah dalam bentuk sijil simpanan untuk akaun simpanan tetap. Dan akaun yang ketiga yang ditawarkan oleh pihak bank adalah akaun semasa. Okey, so akaun semasa ni digunakan untuk tujuan peribadi dan juga untuk tujuan perniagaan. Okey, wang boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad ATM, cek dan perbankan internet. Maksudnya boleh keluar secara online lah. Okey, itu akaun semasa. Okey, dikenakan charge perkhidmatan dan tak ada faedah yang akan diberikan oleh pihak bank. Berbeza dengan akaun simpanan dan akaun simpanan tetap. Akaun semasa ni kita tak dapat faedah daripada pihak bank. Okey. Dan untuk akaun semasa ni kita boleh menggunakan kemudahan overdraft. Okey, overdraft ni maksudnya pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan. Itu maksud dia. Kita boleh gunakan kemudahan tu lah. Alright. So itu adalah akaun semasa. Okey, seterusnya kita akan tengok pula tentang pelaburan. Okey, jadi simpanan dengan pelaburan ni berbezalah. Okey, jadi kita tengok apakah maksud pelaburan. Okey, pelaburan ni dia sebenarnya satu daripada cara untuk kita dapatkan keuntungan ataupun pulangan kewangan pada masa hadapan. Jadi sebab tu kadang-kadang kita dengar ramai yang berminat dalam bidang pelaburan. Okey, sebab kita boleh dapatkan keuntungan. Okey, so pelaburan ni dia punya pulangan kita boleh dapati sama ada dalam bentuk wang ataupun dalam bentuk aset. Okey, so pelaburan ni ada 3 jenis pelaburan. Okay, kita tengok pelaburan yang pertama adalah saham. Ni saham ni adalah salah satu daripada jenis pelaburan. Okey, pelaburan yang kedua adalah amanah saham. Okey, dan pelaburan yang ketiga adalah hartanah. Okey, jom kita tengok apa maksud bagi setiap pelaburan ni. Okey, kita tengok pelaburan yang pertama iaitu saham. Alright. Saham ni ditawarkan oleh syarikat kepada orang awam untuk mengumpul modal syarikat. Okey. So, orang yang membeli saham akan merupakan pemilik syarikat tu dengan hak yang tertentu. Itu saham. Okey, pemilik saham ni boleh dapat pulangan dalam bentuk dividen dan juga keuntungan modal syarikat. Dan saham yang diperolehi boleh diurus niaga di pasaran
saham. Okey, jadi ini pelaburan yang pertama iaitu saham. Sekarang kita tengok jenis pelaburan yang kedua. Amanah saham. Okey, amanah saham ni dia berbezalah daripada saham Okey, untuk amanah saham ni dia adalah pelaburan berkelompok. Okey, daripada pelaburan orang ramai. Kalau saham tadi dia bukan pelaburan yang berkelompok lah. Untuk amanah saham ni pelaburan berkelompok. Maksudnya pelaburan daripada orang ramai menerusi ada satu dana amanah. Okey. Jadi dikendalikan, amanah saham ni dikendalikan oleh syarikat amanah tertentu dan diuruskan oleh pengurus dana profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Okey. Dan wang yang dikumpul daripada pelaburan orang ramai ni, wang yang dikumpul ni akan dilaburkan dalam syarikat yang berpotensi memberi pulangan kepada pelabur. Maksudnya, untuk pelaburan amanah saham ni, dia ada pengurus dia. Okey? Dan pengurus tu pula yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Okey, jadi wang yang diperolehi daripada orang ramai ni, dia akan laburkan pula dalam syarikat yang berpotensi untuk memberi pulangan. Okey. Okey, dan pelaburan yang ketiga adalah hartanah. Okey, pelaburan hartanah ni berbeza sedikit. Jom kita tengok Okey, pelaburan hartanah ni adalah pelaburan yang merangkumi pembelian aset tidak alih seperti contohnya rumah kediaman. Rumah kediaman ni kan dekat situ je, dia tak berubah, dia tidak beralih kan. Jadi itu maksud aset tidak alih. Okey, contohnya rumah kediaman, kedai, pejabat, macam tu So, itu dia pelaburan yang merangkumi pembelian aset tidak alih ni adalah pelaburan hartanah. Okey. Alright. So, kenaikan nilai hartanah setiap tahun. Kan macam kalau kita selalu dengar kan rumah. Okey, rumah setiap tahun akan naik dia punya harga dia punya nilai dia. Okey, jadi kenaikan nilai hartanah ni setiap tahun menjadikan pelaburan ni lebih stabil, dan memberikan pulangan yang tinggi. Jadi untunglah untuk pelaburan hartanah ni. Dan untuk pelaburan hartanah ni dapat memberi pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Jadi itu dia pelaburan hartanah. Okey, jadi sampai setakat itu saja. Jadi kita ulang semula untuk jenis akaun tadi. Akaun kita ada 3 iaitu sekejap cikgu akan tengok kepada slide kita tadi. So, akaun ada 3 jenis akaun akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Berbeza So, kamu boleh tengok balik ciri-ciri bagi setiap jenis akaun yang ditawarkan oleh pihak bank ni. Dan juga pelaburan ni ada 3 jenis pelaburan yang cikgu terangkan tadi. Yang pertama, pelaburan saham. Yang kedua, amanah saham. Dan yang ketiga, hartanah. Okey. So, hartanah tadi yang cikgu sebut adalah melibatkan pembelian aset tidak alih. Contohnya seperti rumah kediaman. Jadi untuk pelaburan hartanah ni dia lebih stabil sebab setiap tahun nilainya lebih tinggi. Okey, jadi setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum.